Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke Syahnun Channel. Hari ini sambungan alkenes iaitu chemical properties. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulai. Alkenes more active than alkanes because alkenes are unsaturated, contain carbon-carbon double bond and made up of pi bond and sigma bond. Okay, sebab tu alkene dia lagi reaktif lah daripada alkane. Pi bond yang ada di dalam alkene sebab dia ada dua double bond, dia ada double bond, satu ialah sigma bond, satu pi bond. Yang pi bond tu weaker, bond dia tu lebih lemah. Jadi sebab elektron delocalized, okay, easy to be broken lah. Sebab dia lagi reaktif. Thus, carbon-carbon double bond is a site of high electron density yang kita panggil nucleophilic site. Okay, tapak untuk diserang oleh electrophile. Reaction of alkene are mainly electrophilic addition. Inilah tindak balas utama bagi alkene. Electrophilic addition. Tindak balas dia adalah electrophilic addition. Dan ada lagi lah tindak balas yang lain selain electrophilic addition seperti oxidative cleavage tu, putus ikatan tu. Tapi yang paling utama dia adalah electrophilic addition. Jadi bagaimana electrophilic addition tu? Okay, ada carbon-carbon double bond dan kalau kita ada reagent AB, apa yang berlaku ialah double bond itu salah satu daripada ikatan dia iaitu ikatan pi itu akan putus dan akan masuk A dan B tersebut. Okay, masuk. That's why nama dia addition, iaitu ada yang masuk yang ditambahkan kepada alkene tersebut. Dan yang ditambahkan itu ialah electrophile. Okay, itu secara umum. Jadi kita tengok yang pertama lah. Yang pertama dipanggil hydrogenation. Hydrogenation ini reagen yang kita guna ialah hydrogen. Jadi addition of hydrogen in the presence of catalyst. Kena ada catalyst baru boleh lah. Iaitu kita guna platinum ke, palladium ke, nikel ke dan kita panaskan. Okay, secara umum kita ada carbon-carbon double bond, hydrogen gas dan akhirnya ada platinum itu as a catalyst dan hydrogen itu akan masuk ikatan pi bond tu akan putus dan akan masuk hidrogen. Okay. Jadi kalau kita ada ini, kita ada propene, 1, 2, 3 karbon tu propene. Apabila hidrogen masuk, dia akan jadi propane, CH3, CH2, CH3. Jadi propane lah. Dengan kata lain, tindak balas hydrogenation ini akan menukarkan alkene kepada alkene. Okay. Kalau kita ada dua double bond, contoh dia macam contoh di bawah tu, jadi kedua-dua double bond tu akan diisi oleh hidrogen. Okay. Sepatutnya 2 mol of hydrogen lah. Tetapi dalam organik ini kita tidak perlu balance persamaan. Kita tidak perlu balance. Jadi kalau ada dua double bond, kedua-dua double bond itu akan diisi oleh hidrogen. Tindak balas ni apa? Electrophilic addition, kan? Kerana sebab yang masuk itulah electrophile. Okay. Kemudian yang kedua ialah halogenation. Halogenation iaitu penambahan halogen lah. Dia ada dua jenis lah. Yang pertama ialah halogenation in inert solvent. For example, CCl4. React rapidly at room temperature to form VC9 dihalide. Okay. Kita ada alkene. And then kita ada halogen di dalam solvent lah. Selalu kita kat sini, sebagai contoh kat sini ialah CCl4. Okay, kita CCl4 dan akan masuk ditambahkan di kedua-dua sisi carbon-carbon double bond tersebut. Ini dipanggil VC9 dihalide. VC9. Sebagai contoh kita ada ni, kita ada propene juga. Propene. Jadi apa yang berlaku ialah kita pakai bromin dengan kehadiran CCl4. Apa yang berlaku ialah di kedua-dua sisi itu akan masuk bromin. Dan ini juga adalah sebenarnya adalah satu ujian lah kepada alkene itu. Ini dipanggil bromine test, dipanggil unsaturation test, the test for the presence of multiple bond.
if there is carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Malahan kalau carbon-carbon triple bond pun alkyne pun boleh digunakan lah. Brown, kenapa? Sebab bromine ini color dia adalah reddish brown. Bila dia bertindak balas, color of reddish brown ni disappear. Menunjukkan kehadiran carbon-carbon double bond di dalam alkene ataupun kehadiran triple bond di dalam alkyne. Yang kedua, halogenation in aqueous solution. If aqueous halogen is used, halohydrin is produced as a major product. Okay, kita ada juga halogen tetapi pelarut dia sekarang ialah air. Okay, apa yang berlaku ialah kita ada dua hasil. Yang pertama dipanggil halohydrin. Halohydrin ni ialah dia ada yang masuk ini ialah OH dan X. Dan ada hasil minor dia lah. Hasil minor lah XX2. Jadi kenapa berlaku ini? Sebab apabila X2 ni bertambah campur dengan hidrogen, dia akan menghasilkan ini. Dia akan menghasilkan OH minus dan X plus. Okay, X plus. Sebab tu dia jadi macam ni lah. Okay. Example, kalau kita ada yang macam ni. Jadi, apa yang berlaku ialah, itulah hasil yang pertama dia. Hasil major dia, iaitu OH dan Br. Dan OH dan Br ini, cara masuk dia adalah apa yang kita panggil secara Markov-Nikov. Selepas ini kita akan lihat bagaimanakah Markov-Nikov itu di dalam yang berikutnya. Okay. Hydrohalogenation. Hydrohalogenation, addition of hydrogen halide, iaitu ada H, ada X, akan menghasilkan haloalkane lah. Dan reactivity of HX ini didapati bahawa HI ini lagi paling reaktif berbanding dengan HBr berbanding dengan HCl. Ada satu lagi HF, itu paling kurang reaktif lah, tidak berlaku terhadap alkene. Jadi product form is determined by Markov-Nikov rule. Ini yang saya sebut tadi. Halohydrin tadi pun dia berdasarkan Markov-Nikov rule juga. Apa itu Markov-Nikov rule? In an electrophilic addition to an alkene, the more positive reagent, for example H plus ion, adds to the double bonded carbon that has the greater number of hydrogen already bonded to it. Okay, kat sini kalau kita tengok, okay, yang ni. Yang pertama ialah ini, kita tengok carbon double bond that has greater number of hydrogen. Okay. Jadi H plus yang H plus lah, bukan tak dalam kes ni H plus lah. Reagent yang reaktif akan ditambahkan pada carbon-carbon double bond yang banyak hidrogen. Sekejap lagi kita akan lihat yang mana yang banyak hidrogen tersebut. Okay. Okay, contoh dia macam ni. Okay, kita nampak H dengan X saja, tapi sebenarnya kita kena tengok struktur dia. Okay, contoh yang macam ni. Kalau kita tengok contoh yang macam ni, apa yang kita dapat perhatikan di sini, kalau kita tengok struktur ini, carbon-carbon double bond ini, carbon ini, saya ambil carbon yang ni, dia ada 2H. Ni carbon-carbon double bond, dia ada 2H. Manakala carbon double bond ini cuma ada 1H. Dan kita ada HBr, dan kita tahu HBr ini dia akan pecah kepada H plus dengan Br minus. Jadi according to Markov-Nikov rules, H plus ini akan ditambahkan kepada carbon-carbon double bond yang banyak H, greater number of hydrogen. Jadi sebelah sini nampak dia ada 2H, sebelah sini cuma ada 1. Jadi di sini saya jadikan dia akan jadi CH2. Okey. H akan ditambahkan di sini. Okey, H akan ditambah sinilah. According to Markov-Nikov. Dan double bond tu dah tinggal single bond. Okey, dia memang ada 1H. Dan sebelah sini akan ditambahkan dengan Br. Okey, macam ni. Ini ialah yang kita akan jangkakan lah, yang akan terhasil according to Markov-Nikov. Okey, kalau kita tengok dia punya mekanisme dia, okey, mari kita lihat. Pertama ialah formation of carbocation ion.
iaitu ini adalah propin tadi. Kemudian inilah HBr. Apa yang berlaku ialah karbon-karbon double bond ini dia kaya dengan elektron. Okay, dia kaya dengan elektron. Jadi dia akan attack H. Okay, dia akan attack H. Jadi ikatan H dengan Br ni akan putus secara heterolitik. Kedua-dua elektron iaitu covalent bond yang mengikat antara H dengan Br itu akan pergi kepada Br sebab Br itu more electronegative than H. Okay. Jadi dia akan putus sebab sekarang ni kita menggunakan full headed arrow punya. Kita menggunakan full headed arrow. Kalau kita tengok ni full headed arrow lah. Full headed arrow. Okay. Mana dia heterolitik lah. Kemudian dia akan menghasilkan carbocation kat sini. H itu according to Markovnikov dia akan sebab H plus kan. H plus itu akan melekat kepada karbon-karbon double bond yang banyak hidrogen. Jadi kat situlah. Jadi karbon sebelah dia akan jadi C+. Okay. Dan yang kedua ialah reaction of negative ion with carbocation tadi itulah. Jadi Br minus tadi tu dia akan attack C+ iaitu karbon carbocation tu dan membentuklah 2-bromo propane tu. Ini dia punya mekanisme. Dan kita dapati bahawa kenapa mekanisme Markovnikov ini diusulkan disebabkan apabila H itu melekat pada karbon yang kat sini yang banyak hidrogen, dia akan membentuk secondary carbocation. Okey, carbocation yang lebih stabil. Kalau katakan dia melekat pada sini H2, dia akan membentukkan primary carbocation. Okey, ini pun salah satu alasan kenapa Markovnikov rule ini diterbitkan. Dia berdasarkan stability of carbocation. Okey. Tapi hydrohalogenation ini in the presence of peroxide, for example ROOR tu ataupun contoh H2O2 lah. Dia ada 2 O tu. The addition of HBr of alkene will occur in an what we call anti-Markovnikov. Nama dia anti-Markovnikov. Apa itu anti-Markovnikov? Hydrogen atom of HBr will attach to doubly bonded carbon with fewer hydrogen atom. Sebab tu dipanggil anti-Markovnikov. Dia terbalik daripada Markovnikov. Kita ambil contoh yang sama juga, propane tadi. Jadi HBr dengan kehadiran peroxide, for example hydrogen peroxide in this case. Jadi apa yang berlaku ialah Br itu akan masuk kepada karbon yang pertama. Ni, karbon yang pertama dia masuk. Dia masuk pada karbon yang pertama kat sini. Okay, instead of carbon number 2. Okay. Dan ini cuma benar untuk HBr, sahaja. Kita tidak boleh menggantikan HBr ini dengan HCl for example. Lepas tu kita bubuh peroxide, tak jadi. Dia still akan jadi Markovnikov. Ini cuma untuk HBr saja. Makna dia Markovnikov ini dia unit HBr and peroxide sahaja. Kepada alkene dia akan menurut anti-Markovnikov. Okay. Kemudian hydration pula. Hydration iaitu penambahan air lah. Reaction to prepare secondary and tertiary alcohol. Dan untuk hydration juga dia akan menurut Markovnikov. Okay. H2O dengan kehadiran asid, okay, dengan kehadiran asid nampak dia akan berlaku menurut Markovnikov. Dalam kes ini kita ada CH2 double bond CH3. Jadi jelas di sini ini adalah propin juga. Karbon-karbon double bond ini ada 2 H, ini ada 1 H. Jadi kita jangkakan H akan melekat di sini, OH akan melekat di situ. Okay. Kena ada asid lah, tak boleh. Sebab propin ni dia macam minyak, kalau campur dengan air macam tak boleh nak campur. Okay. Jadi akan jadi begitu, akan follow Markovnikov. Jadi kita tengok dia punya mekanisme dia. First is protonation to form carbocation. Nah, ini propin tadi. Kita ada H+. H+ ini adalah yang asid tadi. Air bermakin asid. Okay. Jadi double bond tu akan attack H. Jadi H itu akan follow Markovnikov
dia akan melekat pada karbon-karbon double bond yang banyak hidrogen, dia akan jadi macam tu dan akan terbentuk secondary carbocation ion. This one is secondary carbocation ion. Okay. Kemudian addition of H2O. Okay, H2O tu dia ada lone pair, jadi lone pair tu akan attack C+ tadi, iaitu carbocation ion, akan membentuk protonated alcohol macam tu, dan deprotonation, iaitu H tu akan putus. Sebenarnya H+ itu putus sebab diambil oleh air lah sebenarnya, ya. Air ni dia akan ambil H. Okay. Okey, kita tengok yang lebih kompleks. Yang lebih kompleks tadi propin, sekarang kita ambil yang lebih kompleks, yang macam ni, yang akan melibatkan apa yang kita panggil dalam kes ni adalah methyl shift. Okey, kita ada macam ni dan apakah hasilnya? Kita tengok step yang pertama, step dia pun sama juga. First is protonation to form carbocation ion. Okey, dalam kes ni tadi yang ditunjukkan menggunakan H+. Sekarang saya akan cara yang menggunakan H3O+. Tapi sebenarnya sama saja. Inilah H3O+. Jadi double bond ini akan attack H. Jadi ikatan H ini akan putus secara heterolitik. Okey, jadi akan membentuk, nampak carbocation ion. Akan membentuk carbocation ion kat sini. Akan membentuk secondary carbocation ion. Okey, untuk secondary carbocation ion. Dan H3O+ tadi akan jadi H2O. Kemudian akan berlaku rearrangement oleh kerana C+ kat sini, jiran dia ada CH3, ada CH3, belah sini ada ethyl. Jadi CH3 ni akan berpindah kepada plus. Plus ni pula akan berpindah kepada situ. Okey. Ini dipanggil 1,2 methyl shift. Methyl ni akan shift ke situ. Bila dia shift, dia akan membentuk tertiary carbocation ion. Dan ini dibenarkan sebab rearrangement ini membentuk kepada carbocation ion yang lebih stabil daripada secondary carbocation ion kepada tertiary carbocation ion. Jadi second step dia adalah reaction of carbocation ion with nucleophile. Okey, dah terbentuk tadi tertiary carbocation ion, nucleophile kita adalah H2O. Macam tadi juga, H2O ni akan attack C+, akan membentuk protonated alcohol, sama juga macam tadi. Dah membentuk protonated alcohol, H2O tu. H2O ini akan deprotonation. Deprotonation maksudnya buang H lah. H ini akan dibuang daripada protonated alcohol tu. H ini akan melekat kepada H2O membentuk H3O+. Dan protonated alcohol ni akan membentuk alkohol. Okey. Jadi ini adalah contoh reaction mechanism yang melibatkan rearrangement. Rearrangement. Kemudian yang seterusnya, addition of concentrated H2SO4. Jadi important reaction in industry used to extract alkene formed from cracking of petroleum. Manufacture of detergent pun pakai ni juga, and then manufacture of alcohol lah. Okey, dengan concentrated H2SO4, iaitu dia akan nanti pecah kepada H+ dengan OSO3H- lah. Jadi dia akan follow Markovnikov. H+ tu akan dimasukkan kepada karbon-karbon double bond yang banyak hidrogen. Okey. Jadi macam tu, HOSO3H. And then bila kita tambah air, kita akan dapat alkohol juga. Kita akan dapat alkohol. Okey, sekarang kita pergi kepada chemical test for alkene pula. Sebelum ni kita dah lihat dah beberapa contoh. Tapi ini yang kita khususkan lagi, kita menggunakan bromine in CCl4. Okay. Bromine is reddish brown in color. It is decolorized when added to compound containing carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Okay. Jadi oleh kerana dia ada pertukaran color yang kita boleh nampak dengan mata kasar, jadi digunakan sebagai chemical test. Contoh ni kita ada propin ini. Bila kita bubur, kita gunakan bromine CCl4, reddish brown color dia. Jadi bromine tu akan masuk secara, dia colorless. Jadi kita nampak perubahan, jadi kita tahu lah.
berlaku tindak balas. Kita juga boleh menggunakan bromine water, iaitu dilute bromine water is yellow brown in color. Dia juga akan decolorize bila dicampur dengan alkin ataupun alkyne. Jadi bromine aqueous, jadi kuranglah sikit color dia yellow. Kalau tadi reddish, yang ni macam kita mencairkan bromine tu, dia akan menjadi yang tadi kita dah tengok bromine water tadi, halohidrin tadi tu kan, OH dan Br, dan ini juga akan follow Markov-Nikov dalam kes ni, iaitu bromine water ni bila dia bercampur dia akan jadi Br plus OH minus juga. Jadi Br plus ni akan masuk pada gabung-gabung bond yang banyak hidrogen. Ni kan banyak hidrogen, ada 2, jadi Br masuk sini, Br plus OH masuk sini. Ini yang tadi kita panggil dia halohidrin. Okay, dia juga akan follow Markov-Nikov. Ini pun colorless, jadi dia kita boleh gunakan dia. And then kita ada juga cool potassium permanganate. Ini dipanggil Bayer's reagent. Jadi KMnO4 dilute cold, sebab KMnO4 ni dia warna purple. Jadi akan jadi apa? Akan masuk OH. Jadi dia akan jadi diol lah. Ini dia panggil diol. Dan kita dapati sekarang dia jadi purple tu akan jadi colorless dan ada brown precipitate. Okay. Jadi dia juga digunakan. Kemudian seterusnya oxidation and cleavage. Dipanggil oxidative cleavage lah. Yang digunakan untuk menentukan position of carbon-carbon double bond. Pertama ialah dengan hot potassium permanganate. Tadi cool, kan, cool, lepas tu dilute, itu dipanggil Bayes test. Tapi kalau kita guna hot KMnO4, dia pekat, concentrated, and then dia beresid, pekat lah. Hot, what happen, dia akan putuskan ikatan, dia akan putuskan, and then dia oxidize, dia mengoksidakan. Jadi sebenarnya dia ada 3 jenis lah, kita boleh kata 3 jenis. Pertama ialah dia akan putuskan carbon-carbon double bond kat sini, dia akan putuskan, okay, and then dia akan jadi ketone, dia akan masukkan O lah. And oxidation maksud dia oksigen ditambahkan. Jadi dia akan jadi macam ni, CH3, CH3 double bond tadi akan masuk oksigen. Sebelah sini pun sama. Okey, ini adalah yang pertama kalau kita ada struktur alkin yang macam ni. Yang kedua, kalau carbon-carbon double bond kita ini dia ada satu H. Dia ada satu H. What happen dengan hot concentrated potassium permanganate? Okay. Kalau ada satu H, yang H itu akan menjadi OH. Jadi dia akan bentuk carboxylic acid. Okay. Yang belah sini, belah kanan ni memang tak ada H, jadi dia kekal sebagai ketone. Okay, itu tindak balasnya akan menghasilkan yang ni nama dia carboxylic acid. Yang ni ketone. Ketone. Okay. Yang ketiga, okay, kalau carbon-carbon double bond ini ada 2 H, apa akan terjadi? Belah sini okey lah, memang tak ada apa-apa. Yang akan terjadi ialah dia akan menjadi carbon dioxide and water. Itulah 3 jenis tindak balas hot potassium permanganate terhadap alkin. Kita perlu melihat carbon-carbon double bond itu ada H ke, 1 H ke, 2 H. Dia akan memberikan hasil-hasil yang berlainan. Okay. Kemudian kita lihat ozonolisis. Ozonolisis pun oxidative cleavage juga. Dia ada 2 step. Mula kita tambahkan ozon, lepas tu zinc, H2. Jadi apa yang berlaku sama juga, double bond O tu akan double bond akan jadi masuk O lah. Okay. Okay. Jadi yang pertama kita tengok. Okay. Tindak balas dia sama macam hot potassium permanganate kan. Putus masuk O. Apa jadi kalau dia ada satu H? Okay. Yang jadi satu H, dia masih lagi masuk O, tetapi H ini kekal. H ini kekal. Jadi ini dipanggil aldehyde.
ini still ketone lah. Dengan kata lain, dengan menggunakan ozonolisis ini tidak mungkin dia menghasilkan carboxylic acid. Hasil dia cuma boleh aldehyde dan ketone. Ada satu H. Kalau ada 2 H apa jadi? Kalau ada 2 H, let's say begini. Saya ada yang tadi tu, ada H, C, H, double bond. Ini saya contoh yang lain. Tindak balas dia kena ada 2 step, oksigen, and then zinc, H2O. Okay, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ialah dia putus ikatan sini, H itu kekal. H kekal, and then double bond O masuk. Yang sebelah sini pun sama, H itu kekal, masuk double bond. Okay, dia tetap ini akan menghasilkan aldehyde. Sebelah sini pun aldehyde lah, sebab saya ambil contoh yang ada H. Dia tidak mungkin menghasilkan carbon dioxide, tak. Carbon dioxide and water pun tak jadi. Dan dia tidak akan jadi carboxylic acid. Dia kekal. Itulah perbezaan oxidative cleavage ozonolisis dengan hot potassium permanganate. Okey, kalau yang macam ni pula yang ada cyclic. Jadi apa yang berlaku adalah dia akan putuskan akan masuk O. Dia cuma akan membuka gelang. Ada gelang, putus dan gelang itu akan terbuka. Dan perhatikan di sini dia ada, ini sebenarnya dalam bentuk skeletal. Okay, skeletal structure sebenarnya kat sini ada satu H kan, kat sini ada satu H, kat sini ada 2 H dan seterusnya lah. Jadi kat sini dia cuma masuk O saja pada pemutusan ikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon is still 6. Okay. Kalau ada dua double bond, jadi akan dapat dua yang sama. Bagaimana kalau ini saya ganti dengan cheminophore panah? Jadi kat sini nanti kalau yang ni saya tukar kepada cheminophore ni H plus lah, and then heat kan concentrated. Jadi dia hasil dia adalah OH kat sini akan jadi C double bond O, OH. Ni akan jadi macam tu. Okay, itulah perbezaan kalau kita nak tengok. Nampak carboxylic acid, dia akan membentuk carboxylic acid. Kalau menggunakan ozon, dia akan menghasilkan aldehyde. Okey, kita tengok sedikit exercise kat sini. Write the reagent for the following reaction. Okey. Cara kita nak tulis reagent, kita tengok kita ada double bond and then kita ada OH kat sini and then CH3. Jadi bahan yang ditambahkan mesti ada H dengan OH lah. Itu cara dia. H dengan OH. Jadi yang clear kat sini mungkin H2O lah. Okay, kita akan tulis H2O. Dan dia akan follow Markovnikov. Kalau follow Markovnikov, di sini banyak H kan. Ni masuk H, ini masuk OH. Okey, dah sama. Okey, ini jawapan dia. Dan air tu dia mesti in acidic medium lah. H2O, H+. Okey, dapat macam ni. Yang bawah ni kita tengok double bond and then ini ada Br. That's mean ini adalah HBr. Okay, ini HBr lah. Dia akan follow Markovnikov kan. H masuk sini, Br masuk sini. Tapi Br masuk kat ujung. That's mean ini ada peroxide H2O2. Dia akan jadi anti-Markovnikov. Okay, kat sini kita tengok nampak dia ada dua hasil. Ini ada C H2 double bond O. Ini adalah aldehyde. Okay, maksud dia akan putuskan ikatan kat sini, kat tengah ni. Ini adalah ozonolisis yang baru kita tengok tadi. O3 zinc H2O. Okay. Yang ni pula alkin, dapat alkin. Ini adalah hidrogen, platinum, palladium ataupun nikel. Yang ni pula ada dua OH. Kalau ada dua OH, ini kita menggunakan Bayes test. Okay, MnO4 dilute cold. Kan, MnO4 dilute atau cold, kita akan dapat macam ni.
Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Harap kita boleh jumpa di lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.